Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala tafaddulihi bi'ita'il furasi li'ibadihi bit-taubati wal-inabati ilaih wa wa'ada man ata'ahu bil maghfirati wa 'itqin minan niran. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khaira kullah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati kecuali setelah kamu menjadi orang-orang yang beriman dengan sepenuhnya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan setinggi-tinggi kesyukuran, kerana telah memberi kepada kita nikmat yang besar, iaitulah nikmat hidup di bulan Ramadan, sehingga sampai ke saat ini kita masih lagi berada di bumi ini. Kita masih lagi berada di atas perut bumi, di atas permukaan bumi ini, untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah, di saat akhir Ramadan ini, sama-sama kita muhasabah, kita duduk dalam golongan mana, di dalam kumpulan mana kamu berada. Karena manusia di bulan Ramadan terbagi kepada beberapa kategori. Kategori yang pertama, di antara hamba-hamba Allah ini bergembira dengan kedatangan Ramadan, dan mereka telah melakukan ibadah dengan sepenuhnya. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka telah berlumba-lumba mencari kebaikan dan mereka berlari melaksanakannya. Suratul Mukminun ayat 61. Golongan yang pertama ini kita mengucap tahniah kepada mereka. Semoga Allah Ta'ala kabul semua amal yang telah kita lakukan itu. Kumpulan yang kedua, iaitulah kumpulan mereka yang mencampurkan di antara salat dengan leka, baca Quran dengan berjalan ke sana ke sini, berpuasa mulut tidak makan tak minum, tapi masih lagi mengumpat orang, mengata orang, berkelahi sana sini, masih lagi berlaku khilaf, masih lagi berlaku perkara-perkara permusuhan di bulan Ramadan. Maka ini satu perkara yang perlu dimuhasabah. Ambillah peluang 2 hari yang ada ini, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh, karena peluang ini cukup besar. Man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diketepikan daripada mendapat kebaikan di bulan Ramadan, itulah orang yang celaka, wal iyazubillah. Hasil daripada berlakunya perkhilaf, berlakunya perbalahan di antara 2 orang sahabat pada malam Lailatul Qadar, satu malam di bulan Ramadan, yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diangkatnya tarikh Lailatul Qadar dengan sebab 2 orang berkelahi. Apa yang kita bimbang, tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau kita juga berkelahi di bulan Ramadan, saya bimbang, takut nanti kita juga diangkat, tidak mendapat nikmat daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar datang ke dalam keadaan kita tidur, kita leka, kita duk main sana sini, kita duk mundar-mandir. Itu saja kerja kita, tidak ada faedah langsung untuk akhirat, sangat rugi. Kumpulan yang ketiga, iaitulah kumpulan yang langsung Ramadan dengan tak Ramadan sama saja. Pergi pukul 10 pagi pun beli nasi buku dah, masuk dalam hutan, dalam kampung, duk buka puasa, memang duk buka puasa kat situ, ataupun baru bersahur. Subhanallah. Orang lain duduk dalam keadaan beribadat, salat tarawihnya, kita hanya sibuk dengan bermain, duk tunggu di tepi jalan, tunggu di atas batu, main tuduh botol, main tolak daun. Buat apa?
ghaflah, dalam kelalaian yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu abdin dakhala alaihi ramadan falam yughfar lah. Malulah seorang hamba Allah ini yang Ramadan datang dan Ramadan berlalu dalam keadaan dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Maka inilah orang yang patut kita beri takziah pada mereka, orang yang patut kita beri takziah di awal-awal, kerana mereka telah kecundang, mereka telah tewas di saat awal bulan Ramadan sampai ke akhirnya. Wal'iyazubillah. Semoga kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang sedemikian. Para jemaah sekalian, saya masih lagi dalam tajuk kita, iaitulah tajuk tadabbur Al-Quran. Perbincangan pada kali ini dalam siri yang keempat. Secara ringkasnya saya akan sebut simarut ta'assuri bil Quranil Karim. Hasil ataupun buah ataupun kesan daripada kita beriman dengan Al-Quran ini, apa yang kita dapat. Di tangan saya ini ada 7 perkara yang akan kita dapat. Perkara yang pertama bagi orang yang berta'assur dengan Quran, iaitulah ziyadatul iman. Orang ini akan bertambah imannya. walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang yang baca Quran, orang yang tadabbur Al-Quran akan bertambah imannya, akan kuat imannya, akan bertambah rajin dan sayang mereka kepada agama ini, kepada Islam dan kepada umat Islam. Sebaliknya, kalau kita jauh daripada Al-Quran, maka kita tidak akan dapat faedah yang besar daripada ini. Simar, kesan ataupun buah yang kedua, husulur rahmati minallah, iaitulah orang yang dengar Quran, orang yang baca dan tadabbur Al-Quran, orang ini mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al qur'an, apabila dibaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengar, wa ansitu, diam. Ini bila orang baca Quran, kita tak sibuk duk buat. Apa yang kita dapat? La'allakum turhamun, kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Ini hal keadaan orang dengar Quran. Orang baca Quran kita dengar, kita sendiri baca Quran kita berfikir, kita akan dapat turhamun, tafuzuna birrahmati, kamu akan mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Sangat besar kelebihannya tuan-tuan. Yang ketiga, husulul barakah. Orang yang baca Quran, bertadabbur ini akan mendapat berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan akan beri kepada kita keberkatan dalam hidup. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ini Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini diberkati. Orang yang ambil cakna dengan Quran, sibuk baca Quran, orang ini juga orang yang diberkati, akan mendapat berkat daripada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, al-hidayah wa taufiq. Orang yang mengikut petunjuk Al-Quran, mereka ini akan mendapat hidayah, mereka akan mendapat taufik, akan mendapat petunjuk Allah Azza wa Jalla di dunia dan juga di akhirat. Kalau dunia kita terumbang-ambing, kita tidak tahu siapa yang kita nak ikut, kita tidak tahu jalan mana yang akan kita lalui, lorong mana yang akan kita tempuhi. Tetapi dengan mengikut Al-Quran, Al-Quran adalah petunjuk. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah telah memberi jaminan kepada kita, siapa yang ikut petunjuk aku, fala yadhillu wa la yashqa, orang ini tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kata Al-Syekh As-Sahabil Jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan, liman qara'al Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, alla yadhilla fid dunya, mereka tidak akan sesat di dunia,
Di dunia kita terpimpin. Kita tahu ke arah jalan mana yang kita nak pergi, iaitulah jalan Islam. Kita tidak akan pilih jalan-jalan yang tak selamat. Sama ada kita ikut golongan Rafidah yang mencerca para sahabat Nabi, sama ada kita mengikut golongan ilmani, golongan sekular yang memisahkan di antara agama dan kehidupan, sama ada kita pergi ikut golongan liberal yang mengatakan semua agama sama. La, jalan yang kita ikut, wa anna hadza sirati mustaqiman, jalan kita iaitulah jalan yang telah dipimpin oleh Allah Azza wa Jalla. Ini faedah yang besar ikut Al-Quran. Wala yashqa fil akhirah, di dalam akhirat pula kita tidak celaka. Sebab apa? Orang yang beriman, Al-Quran akan datang kepada kita, memberi syafaat kepada kita. Bagaimana Tuhan telah anugerahkan Al-Quran ini, Quran pula pada hari kiamat nanti akan menjadi pembimbing syafaat, nak bawa kita ke arah jalan mana yang kita nak pergi. Subhanallah. Inilah Allah SWT janji kepada kita yang begitu besar. Kelebihan yang kelima, iaitulah mudha'afatu ajri tilawah. Orang yang baca Quran saja, dia tak faham, dia boleh pahala baca Quran. Alhamdulillah. Jangan kata tak boleh. Boleh. Orang yang baca Quran dengan ikhlas, walaupun dia tidak faham, dia boleh baca. Janganlah tuan-tuan salah faham pula. Bila saya sebut dalam hadis ini banyak sangat hadis tentang kelebihan tadabbur, kena faham. Oleh kerana saya ni tak faham, saya tak nak baca Quran. Itu istilah orang kampung, marah nyamuk bakar kelambu. Tak faham, bukan tak baca. Lagi baca kuat, lagi belajar. Itu maksud bila tak faham, jangan marah. Ini setengah masyarakat ni dia mudah kecewa. Oleh kerana aku ni baca Quran pun tak faham, baik tak saya baca. Alah, itu dia panggil mengaku kalah sebelum berjuang. Nabi kata dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nabi kata bacalah Quran, kerana Al-Quran ini akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Apa lagi yang kita nak lebih daripada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran yang telah kita kata ini. Dan Nabi memberi satu lagi kelebihan yang besar. Nabi kata orang yang baca Quran al-mahiru bil Quran, orang yang baca Quran dalam keadaan mahir, fasih, 15 minit satu juzuk boleh habis. Orang ini ma'as safaratil kiramil bararah, dia duduk dalam darjat yang tinggi bersama dengan para malaikat yang tinggi darjatnya. Walladhi yaqra'ul Quran wa yuta'ta', orang yang baca Quran tergagap-gagap, letih dia nak habis Quran, wa huwa alaihi syaq, nak habis satu juzuk satu jam tak habis. Lahu ajran, orang ini mendapat 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala nak habiskan baca Quran. Sama jugalah kalau kita gini baca Quran saja tak faham, penat pula kita, terpaksa kena baca buku tafsir, terpaksa kena tilik huraian para ulama untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah orang ini juga mendapat 2 pahala sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, tawarannya begitu besar, gedungnya begitu besar. Baca Quran saja boleh pahala, tadabbur bertambah lagi pahala kita. Alhamdulillah, peluang yang ada ini jangan sia-siakan. Yang ke-6, annat ta'assur bil Quran. Orang yang terkesan dengan baca Quran dan khusyuk dalam keadaan bacanya, ini menunjukkan bahawa kelebihan baca Quran dengan kita tadabbur, dengan kita fikir, dengan kita tengok pada Quran, lebih daripada orang baca Quran hanya sekadar nak memahami, hanya sekadar nak habiskan bacaan saja, kemudian dia tidak tahu apa yang dia baca. Maka ini satu peluang yang besar. Biarlah kita duduk di sini, kalau kita tak hafal Quran pun kita tengok dapat 3 perkara. Orang yang baca Quran dengan tengok pada Quran, dia dapat 3 baca. Yang pertama baca, yang kedua dia tengok, yang ketiga dia teliti kepada huraian ataupun terjemahan Al-Quran itu. Terjemahan kepada Al-Quran itu menyebabkan kita boleh. Kemudian kemuncak daripada itu, iaitulah apabila tuan-tuan muslimin dan muslimat telah membacanya dengan amalan kita.
Hari ini kita baca Quran bukan dengan anggota. Kita hanya baca dengan lidah. Lidah baca. Tapi yang Quran kata haram, berhenti tak berhenti kita? Tak berapa berhenti lagi. Yang Quran kata halal, buat tak buat? Ada setengah buat, ada sebahagian yang belum buat. Bermakna kita masih lagi ketinggalan yang besar, iaitulah tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Ini satu perkara yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran banyak larangan-larangan, tapi kita buat tak kena aja Quran. Kita kena bila Al-Quran? Bila ada majlis-majlis rasmi, majlis-majlis buka majlis, nak buka majlis kat sibuk selalu cari ustaz suruh baca Quran. Lepas pada majlis bincang tentang halal dengan haram, kita tak tanya ustaz halal ke tak haram majlis ini. Ustaz pun pening. Sudah baca Quran, habis baca doa, tari menari pula keluar. Al-Quran telah dijadikan acara rasmi, tidak menjadi bimbingan, tidak menjadi didikan, tidak menjadi pemimpin di dalam kehidupan manusia. Ini satu perkara yang cukup rugi, yang cukup besar, muslimin dan muslimat. Yang ketujuh, kesan daripada kita baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran ini, iaitulah husulul amnil mutlaq, terdapat keamanan secara total. Kita akan mendapat keamanan. Firman Allah Ta'ala, ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Wahai hamba-hamba aku, pada hari di saat orang lain huru-hara ke sana ke sini mencari tempat siapa yang memimpin, siapa yang melindungi, siapa yang membantu mereka, tiba-tiba orang yang beriman dengan Al-Quran, orang yang beramal saleh, telah diberseru, para malaikat telah memanggil, ya ibad, wahai hamba-hamba Allah, la khawfun alaikumul yaum, tidak ada ketakutan bagi kamu pada hari ini, wala antum tahzanun, kamu tidak duka cita. Siapa? Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat 68-69, sifat orang yang tidak takut pada hari kiamat nanti, iaitulah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Hari ini Al-Quran jangan dibuat main-main. Al-Quran jangan hanya dibuat musabaqah. Al-Quran dibaca dan diamalkan. Itulah ketetapan yang besar. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat mendapat faedah daripada 7 perkara yang telah kita sebut ini. Jadi alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, orang yang beriman, mereka adalah orang beriman dengan ayat kami dan mereka adalah orang-orang Islam. Inilah di antara calon-calon yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla, orang yang patuh, orang yang taat pada perintah Allah dalam Al-Quran. Orang ini akan mendapat pahala yang besar, dia akan mendapat manfaat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah di antara 7 perkara tadabbur Al-Quran yang perlu kita ingat, yang perlu kita teliti. insya-Allah tuan-tuan boleh rakam, boleh tengok baliklah rakaman siri-siri yang lepas, bagaimana galakkan, suruhan, perintah supaya memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, kerana Al-Quran ini akan menjadi syafi', akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Di awal khutbah tadi saya telah sebut ciri manusia di bulan Ramadan 3 kumpulan. Kalau kita masih lagi di tahap yang pertama, teruskan. Kalau di tahap yang kedua, baiki cepat sebelum berakhirnya Ramadan. Kalau di tahap yang ketiga masih lagi ada peluang, Ramadan masih ada di hadapan Tuhan. Kemudian setelah terbenamnya matahari terakhir di bulan Ramadan,
Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddah, adalah kamu sempurnakan bilangan puasa kamu, sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Penjelasannya telah saya huraikan dalam tazkirah tadi. Apabila cukup, telah diisytiharkan nampak anak bulan, ataupun di tempat kita ini telah keluarnya pemegang mohon raja-raja mengisytiharkan telah beraya esok, apa kita nak buat? Walitukabbirullah, nalah kita bertakbir, Allahu Akbar ala ma hadakum. Kenapa takbir ini datang? Sebab takbir ini datang untuk menyatakan gembiranya kita dengan nikmat yang Allah telah sempurnakan kepada kita, dapat berpuasa selama sebulan Ramadan. Nabi SAW sentiasa apabila mendapat nikmat, Nabi kita bertakbir, menyatakan keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Apabila kita mengatakan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, semua yang ada di atas dunia ini kecil, tidak ada sebesar itu. Yang besar hanya Allah. Syaitan telah diikat. Alhamdulillah, dengan tidak ada syaitan, kita dapat melaksanakan 30 hari atau 29 hari berpuasa qiyamul lail. Kita telah menang dalam pusingan itu, maka kita bertakbir. Tapi ingat, yang saya bimbang, takut syaitan terlepas malam tu, kita join sama, happy bergembira dengan kepulangan bos yang telah ditunggu lama. Wal-iyazubillah. Karena itulah kita tengok takbir hari raya ini telah bertukar. Pada malam hari raya lah timbulnya main mercun. Itu takbir syaitan nama dia, bukan takbir yang dianjurkan oleh Allah. Maka menjadi kewajipan kepada muslimin dan muslimat, pastikan malam itu kita dan anak-anak kita tidak bermain. Karena malam orang bertakbir menyatakan syukur-syukuran kepada Allah, bukannya malam berpesta seperti perayaan-perayaan orang bukan Islam yang lain. Tidak sama sekali. Untuk mendapat nikmat yang besar tentang hari raya ini, ada 10 adab yang saya nak sebut secara ringkas untuk tuan-tuan ambil panduan. Yang pertama, setelah selesainya salat subuh berjamaah di masjid, hendaklah kita balik ke rumah kita, makan iftar, makan pagi. Format dia seperti kita makan futur berbuka puasa. Iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari raya itu, yang pertama sekali makan sebelum Nabi kita keluar salat hari raya, makan buah tamar. Ini makanan yang telah disebut oleh diguna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sebelum pergi salat hari raya, hendaklah mandi salat sunat hari raya. Sama ada yang boleh salat ke tak boleh salat. Orang perempuan haid semua kena mandi, dia panggil mandi sunat hari raya. Oh, jangan tak mandilah. Saya nak mandi macam mana? Saya mari tidur masjid malam lagi lah. Kena mandi dulu. Tidur di masjid pun kena pergi kat tandah masjid tu. Sebab hari raya ni hari bergembira, hari kita nak menunjukkan kesukaan. Biarlah kita makan dan kita bermandi. Kemudian hidupkan takbir bermula daripada malam hari raya itu sampai imam keluar untuk melakukan salat sunat Aidil Fitri. Takbir terus. Ini hari ini sudah terbalik. Sama ada takbir kita bertukar dengan takbir syaitan, iaitulah main bercun bunga api. Dia kata, ustaz ambil mana takbir syaitan? Kasar sangat bahasa tu. Saya istinbat daripada innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang membazir itu saudara syaitan, Tuhan sebut dalam Quran. Bunga api ke mercun ni mahal harga dia, beratus. Tiba-tiba kita letupkan dalam masa 5 minit, 2 minit, RM500 habis. Membazir tak membazir? Bazir. Baiklah kita ambil RM500, pergi beri makan kepada orang fakir miskin, bagi hadiah kepada siapa-siapa yang memerlukan, bagi derma untuk buat masjid, untuk buat pondok, hantar kepada sahabat-sahabat kita di Burma, di Syria yang kelaparan di sana, daripada kita duk letupkan benda yang tidak ada faedah. Ini di antara perkara. Hari ni takbir pula kita hantar wakil, kita tak takbir juga. Siapa wakil kita? TV dengan radio, tolong takbir.
tuan TV-nya duduk sengih suka, tak ada buat apa. Subhanallah. Takbir. Tengah duduk siap rumah boleh takbir, tengah duduk cuci kawasan boleh takbir, tengah duduk gosok baju, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah kita, di pasar, di jalan, semua boleh takbir. Kita hidupkan sunnah yang besar ini. Di antara lafaz takbir yang masyhur, bagaimana tuan-tuan selalu dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu masyhur. Ada lagi lafaz takbir yang lain, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi insya-Allah adab takbir ni saya dah keluar satu risalah, tajuk dia adab pada akhir raya. Tuan-tuan boleh dapat dalam web Abu Anas itu. Jadi lafaz takbir ni luas, kita boleh kata saja, yang penting menunjukkan pembesaran Allah Azza wa Jalla. Adab yang kelima, mengucap tahniah pada hari raya. Jumpa sahabat-sahabat kita, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aidukum mubarak wa kullu am antum bi khair. Kalau kita kawan-kawan yang kita kenal, kita salam ke dia, minta maaf sungguh-sungguh, maaf di mana silap saya tak. Bukan setakat tulis tepi jalan, maaf zahir yang batin, atas kad raya, selamat hari raya, maaf zahir yang batin, tapi bila jumpa paling belakang, itu bukan maaf nama dia. Itu maaf kad, bukan maaf tuan. Hari ni terbalik dah kita. Kalaulah dengan hantar kad raya terhapus dosa, senang. Setahun, 10 bulan kita boleh mengumpat, kita kutuk orang, dekat nak raya kita beli kad yang paling mahal sekali, kita post dia, maaf zahir dan batin sekali. Hari-hari mengumpat aku pakai dengan kad hari raya, tak cukup. Tuan-tuan kena pergi jumpa dengan dia, bersalam, minta maaf sungguh-sungguh, berazam tidak akan khianat lagi kepada orang ini. Ini di antara adab. Yang keenam, berpakaian cantik dan sopan. Ini ada setengah orang pakaian cantik tapi belah sana sinilah, itu bukan pakaian orang beraya umat Islam, itu pakaian orang-orang jahiliah berhari raya. Ingat, nak pergi beli baju anak-anak, pergi sekali. Tengok saiz dulu. Kadang-kadang kita beli baju untuk anak, mak pakai pula, terbalik, ketak gelemak habis. Beli baju untuk adik, kakak pakai. Banyak berlaku hari ni. Ataupun model sangat, beli baju tak cukup kain, tak cukup benang. Baju cari pada pakai hari raya. Ini pun bala juga. Yang ketujuh, keluar ke tempat solat melalui jalan dan balik jalan lain. Mari jalan ni, balik jalan belakang. Jadi hikmahnya panjang, saya tak nak huraikan. Yang ke-8, adab yang ke-8 iaitulah salat hari raya. Kita diminta salat hari raya mudah je, 2 rakaat seperti biasa kita salat, dan ikut je apa yang disebut buat oleh imam, itu satu benda yang mudah. Adab yang ke-9, keluar dengan berjalan kaki ke tempat salat hari raya. Kalau rumah dekat, jalan kaki. Kalau rumah jauh sangat, jangan. Sampai-sampai ke masjid, orang sudah salat dah, kita baru sampai. Nanya juga. Jadi ikut jarak. Kalau jarak dekat, tersemai kereta. Kalau tidak, jam habis masjid-masjid dengan kereta ada. Kalau hari hujan, tak ada orang nak buat lah kan. Hujan banjir pula. Jadi kita cuba kurangkan. Yang pertama, kurangkan dia punya kolesterol pun turun. Hari raya nak makan banyak, jalan kaki itu lebih baik. Alhamdulillah. Yang ke-10, wanita yang uzur, yang haid juga keluar menyaksikan salat hari raya. Cuma mereka ini jangan duduk bersama dengan dalam masjid, duduk di luar dengan khutbah, dengan nasihat. Tapi kalau pergi dengan pakaian yang berhias kerana nak pergi tayang, baju baru saja, jadi pertunjukan model kat masjid, tak payah bawa lah, duduk kat rumah lebih baik. Itu 10 perkara adab-adab. Cuma peringatan yang terakhir yang saya nak kata di sini, iaitulah tentang zakat fitrah. Tuan-tuan yang ada hari ini wajib zakat fitrah. Saya ulang, dalam khutbah lepas kita telah sebut, zakat fitrah ni wajib kepada semua orang yang hidup sampai kepada hari raya. Jadi dia hidup sampai raya, maka malam raya tu dia kena keluar zakat fitrah. Tak kira lah orang ni sakit ke, orang uzur ke, kanak-kanak yang baru beranak sani pun, orang ni masih lagi dikenakan zakat fitrah. Zakat fitrah ni tak banyak, hanya segantang beras, lebih kurang dalam 2,700 gram sahaja. 2,500 gram, mana 2,5 kilo satu gantang. Kalau bayar duit, lebih kurang dalam RM7 yang telah ditetapkan kadar oleh Majlis Agama Islam Kelantan. Jadi itulah di antara peringatan kita. Yang terakhir iaitulah ramai di kalangan kita telah mengambil mudah dengan hari raya. Bila mari hari raya, seolah-olah hari bebas untuk buat apa saja, dengan lagu maksiatnya, dengan pakaiannya, dengan campur gaulnya, dengan segala perkara. Jadi kita mintalah supaya tuan-tuan muslimin dan muslimat, semalam satu perhimpunan para asatizah, nama dia Mursyid, ringkasannya Multaqa Asatizah dan Pendakwah. Mursyid telah keluar satu kenyataan, saya telah letak dalam internet, iaitulah nasihat dan bimbingan kepada para ummah ketika menyambut hari raya dan menggunakan jalan raya. Mudah-mudahan nasihat ini juga ada faedahnya untuk tuan-tuan muslimin dan muslimat.
dan pada hari Jumaat, dan bila-bila masa banyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami serta masyarakat kami masyarakat yang harmoni, jauh daripada khilaf dan persengketaan, jauh daripada mungkar dan maksiat. Jadikan kami engkau hamba-hamba engkau yang engkau terima, orang yang telah diterima puasanya, orang yang telah diterima salatnya, orang yang telah diterima qiyamul lail baca Qurannya, orang yang telah diterima zakat dan hajinya, ya rabbal alamin. Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah. Ya Allah, rezekikan kami dapat sampai lagi Ramadan yang akan datang beberapa kali dalam keadaan kami sehat walafiat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.